إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Hari ini kita masuk dosa yang ke-23, as-sariqah, mencuri. As-sariqah, mencuri. Dosa mencuri Muka surat cari kat muka surat depan. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسارق والسارقة, orang-orang lelaki dan orang-orang perempuan yang mencuri, pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangan mereka. Jazaan, sebagai balasan. Bima kasaba, atas apa yang mereka berdua kerjakan. Maksud mereka berdua tu lelaki dan perempuan tadi tu, pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Atas apa yang mereka lakukan ataupun mereka kerjakan. Nakalan minallah, sebagai siksaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Surah Al-Ma'idah ayat 38. So ayat ini menjadi asas kepada hukum Islam, bahawasanya orang yang mencuri dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka dalam hukum Islam Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memotong tangan mereka berdua, iaitu lelaki dan perempuan. Tak ada beza dekat sini sama ada dia lelaki atau perempuan, ataupun lelaki potong tangan, perempuan tak payah potong tangan dan sebagainya. Maka disebut wasariqu wasariqatu. As-sariqu, lelaki disebut lelaki dululah, wasariqatu perempuan dulu. Mungkin yang banyak mencuri itu lelaki dululah. Faqta'u ay potonglah mereka, dan maksud potonglah tangan mereka ini adalah pemerintah, bukan orang biasa. Ataupun mungkin ketua kampung Manjui ke. Ada orang curi kat kampung dia, maka ketua kampung mencadangkan dipotong tangan dah. Maka ni pemerintah lah kan, pemerintah utama. Hak ni masuk dalam hukuman had, itu hudud. Kenapa perlu dipotong tangan? Itu hukum Allah. Nakalan au jazaan bima kasaba, sebagai balasan apa yang telah mereka lakukan, itu curi. Nakalan minallah, siksaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nak bagi tahu bahawasanya timbal balas kepada perbuatan jahat yang dibuat oleh orang mencuri lelaki dan perempuan ini, Allah nak bagi tahu dia maha perkasa. Nak bagi tahu hang mencuri, aku lagi berkuasa lah, maka hukumnya potong tangan. Dan Allah tu maha bijaksana, dan bijaksana Allah Ta'ala itu, maka Allah Ta'ala jatuhkan hukuman potong tangan. Siapa lebih pandai, manusia ke orang? Allah lah, Tuhan yang menciptakan makhluk, maka dia lebih bijaksana. Kenapa hukum potong tangan perlu dibuat? Kerana ianya datang daripada Tuhan yang menciptakan makhluk tersebut.
dan dia maha mengetahui dan maha bijaksana, dengan hukuman tersebut maka sudah tentu ada hikmah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menjadikan sesuatu melainkan ada hikmah belaka. Maka semuanya adalah dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibn Shihab berkata, Allah memberikan hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri harta orang lain. Allah Maha Perkasa dalam menghukum orang yang melakukan pencurian dan Maha Bijaksana dalam menetapkan kewajipan memotong tangannya tersebut. Nabi SAW bersabda, qala Nabi SAW, la'anallahu as-sariqu yasriqu al-habla fatuqta'u yaduh. Allah melaknat as-sariqu, Allah melaknat pencuri, yasriqul habla, mencuri tali, yasriqu habla fatuqta'u yaduh, maka dipotong tangannya. Akhrajahu al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam Kitabul Hudud. Bab la'ana as-sariqu idza lam yusamma. Dilaknat as-sariqu, maksudnya dilaknat pencuri. As-sariqu idza lam yusamma. Wa Muslim fi Kitabil Hudud babu hadd as-sariqah. Dalam Muslim juga Kitabul Hudud dalam bab haddus sariqah, balasan orang mencuri. Had tu hukum mana? Had, hudud. Haddus sariq atau sariqah wa nisabiha, dan juga nisabnya, min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. قال الأعمش في تفسير الحبل كانوا يرون أنه بيض الحديد. قلت بيضة الحديد هي من ملابس الحرب تجعل في الرأس. Dikatakan kata Al-A'mash dalam menafsirkan Al-Habl. Apa maksud Al-Habl? Dipotong, kalau terjemahannya tali lah. Tu kalau ada dalam buku tuan-tuan lah, saya pun tak pastikan. Abu Hurairah menyatakan Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri telur kemudian dipotong tangannya, dan mencuri seutas tali kemudian dipotong tangannya. Al-A'mash berkomentar, mereka itu para sahabat menafsirkan telur dengan topi baju dan seutas tali adalah tali yang senilai dengan 3 dirham. Kata A'mash tadi tu, yang dimaksudkan al-hablu tu baydal hadid. Apa maksud baydal hadid? Telur besi. Maka hak tu yang disebutkan, qultu baydal hadid, apa yang dimaksudkan baydatul hadid, iaitu pakaian perang. Pakaian perang. Tuj'al fir ra's, yang dipakai di kepala. Mungkin topi perang. Mungkin maksudnya topi perang. Maksudnya Allah melaknat as-sariqu, Allah melaknat pencuri yang mencuri topi perang. Fatuqta'u yaduh, maka dipotong tangannya. Dan disebutkan seutas tali adalah tali yang senilai dengan 3 dirham. Senilai dengan 3 dirham. Tak apa nanti disebut. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, law anna Fatimah binta Muhammad, kalaulah sekiranya Fatimah, iaitu anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saraqat atau sariqat, mencuri, laqata'tu yadaha, akan kupotong tangannya. Laqata'tu yadaha. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kitabul Hudud. Babu karahiyati syafa'atu fil hadd idza rafa'a ila sultan. Dalam bab karahiyatu syafa'ah, penolong, maksudnya syafa'ah ni apa kata kita nak terjemah Melayu, syafa'ah ni penolong lah, maksudnya pembantu lah. Maksudnya kalau dah dibawa kepada hakim, tiba-tiba orang kanan hakim, kan, maksudnya ada kedudukan lah.
tak payahlah potong tangan dia. No. Bila dah bawa kepada sultan, siapa-siapa pun tak boleh tolong. Bila dah bawa kepada pemerintah, siapa-siapa pun tak boleh tolong. Kalau sebelum dibawa kepada pemerintah, boleh kita senyap-senyap dah lah. Kan? Tak apalah, kali ni kita maafkan kau. Kalau berikutnya kau kena tangkap, kita bawa kepada pemerintah. Maksudnya sebelum dibawa kepada pemerintah, boleh untuk ditutup-tutup lagi. Tapi kalau telah dibawa kepada pemerintah ataupun telah ditangkap oleh pemerintah, maka tak ada syafaat. Maksudnya kena jalankan hukuman. So bab dia babu karahiyatus syafa'ah fil had. Bab karahiyah. Karahiyah ni dibenci syafa'ah dalam had, hudud, kalau sekiranya telah dibawa kes kepada pemerintah. Kalau telah dibawa kes kepada pemerintah. Dan Imam Muslim dalam Kitabul Hudud, babu qat'is sariq syarif, bab memotong tangan orang yang asyarif, maksudnya ada kedudukan, asyarif wa ghairuh, dan selain daripadanya. Hadis ini penting kerana Nabi SAW telah menggariskan kaedah kat situ. Lau anna Fatimah, siapa Fatimah? Anak dia. Kalaulah anak dia mencuri, akan kupotong tangannya. Maksudnya dalam bab hudud, engkau tak ada, engkau siapa keturunan yang baik ke, kau keturunan yang mulia ke, kau keturunan raja ke, kau keturunan Perdana Menteri ke, tak ada boleh terlepas daripada hukuman. Tiba-tiba pada zaman sekarang kita nak buat hudud. Ni ada rakaman ni. Kita nak buat hudud, kemudian yang nak kena tu rakyat aja. Yang nak kena tu rakyat aja. Adapun pemerintah tidak pandai berbuat kesalahan. Ha? Ini live ke apa ni? Tak apalah, tak kena kat Malaysia, apa negara lain. Tak apalah, berlapik kan. Kita nak buat hukuman undang-undang Islam, undang-undang Islam, dan kita tahu undang-undang Islam ni undang-undang yang adil dah. Dan telah banyak kali orang bercakap tentang undang-undang Islam. Dan bila kita nak buat undang-undang Islam, mufti perlih duk sebut mesti ada suasana yang kondusif. Mesti ada suasana yang kondusif. Dan juga keadilan itu nampak bila kita buat hukum Islam. Tapi kalau sekiranya hukum Islam dibuat dan nampak tak adil, kerana terkena pada sebahagian kumpulan dan tak terkena kepada sebahagian yang lain, adakah pada waktu itu perlu buat hudud? Kita dah hudud, tetapi yang ada kedudukan, yang ada jawatan terlepas. Bahkan yang lebih teruk lagi, kalau sekiranya dalam undang-undang dia kata bahawasanya family dia tak boleh buat, tak pandai buat kesalahan. Maksudnya ada pemerintah negara apa? P.Ramlee tu negara apa? Pasir Berdengung tu kan, negara Pasir Berdengung tu, dia buatkan syaratnya undang-undang ini hanya terkena kepada rakyat saja. Adapun kalau sekiranya melibatkan pemerintah ataupun raja ataupun family raja, maka kami tak pandai berbuat kesalahan. Siapa kau tak pandai buat kesalahan? Tak ada orang yang namanya orang tak buat kesalahan. Semua orang buat kesalahan walaupun kau raja. Semua orang buat kesalahan walaupun kau Perdana Menteri. Semua orang buat kesalahan walaupun kau gubernur, presiden lah, apa nama lah negara, whatever. Kau itu manusia. Dan manusia mesti tertakluk hukum fitrahnya buat kesalahan. Maka bila manusia buat kesalahan, maka tak ada siapa boleh terlepas daripada hukuman. Sama ada hukuman itu hukuman ta'zir ataupun hukuman yang melibatkan ijtihad pemerintah,
apatah lagi kalau hukuman itu Allah punya hukuman, maka undang-undang hudud adalah terkena kepada semua orang, walau kau anak raja, walau kau anak Perdana Menteri, walau kau anak Presiden, maka semua kena sekali. Dan yang banyak buat onar ini anak-anak tu lah. Negara entah berantah tu lah dah. Apabila engkau telah menggazetkan undang-undang hudud dan telah dah di-announce untuk dibuat dalam negara dengan ada klausa ataupun dengan ada pengecualian tersebut, memang tak ada keadilan pun dalam undang-undang hudud. Memang tak ada keadilan dalam undang-undang hudud, maka tak payah kau bangga sangatlah. Itu persoalannya. Tak payah bangga sangatlah kau nak buat, kan? Kalau sekiranya engkau buat dan kau itu satu raja yang adil dan takut Allah, maka akan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna Fatimah, kalau Fatimah anak aku yang mencuri, la qata'tu yadaha, akan ku potong tangannya." Maka ini yang perlu, yang kita mahu daripada pemerintah-pemerintah. Kalaulah pemerintah-pemerintah belum bersedia hak ni lagi, tak payah duk canang lah. Tak payah duk canang nak hudud dan nak hudud. Selagi mana keadilan tidak tertegak. Dan bila dibuat undang-undang hudud ini terkena kepada sebahagian dan sebahagian lagi terselamat, keadilan apa yang kau nak harapkan? Akan menyebabkan rakyat memberontak, akan menyebabkan rakyat tengok dia buat undang-undang dia tak kena, kita je yang kena sebab kita dah tak ada kuasa. Tambah pula dia tu memang tak akan turun, memang raja seumur hidup lah rajanya. Mana ada raja macam Perdana Menteri tak? Perdana Menteri pun ada diseret juga oleh SPRM lepas tak jadi Perdana Menteri. Tapi kalau raja, siapa nak turunkan dia? Dan dia memang berdarah raja. Memang tak turun-turun lah. Entahlah dah. Wallahualam. Hak ni contoh sajalah. Tak ada kot dalam dunia ni macam tu kot. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min walakinna at-taubatu ma'rudatun ba'd. Sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin seorang penzina ketika dia berzina dalam keadaan dia beriman. Dan tidak mungkin orang yang nak mencuri, ketika mana dia nak mencuri itu dia dalam berkeadaan beriman. Walakinna taubatu ma'rudatun ba'du, tetapi taubat itu senantiasa terbuka luas. Hak ni telah pun kita lalu dalam hadis ni, dalam bab yang lalu-lalu, itu bab zina dan sebagainya. Maksudnya wahwa mukmin adalah sempurna iman. Kalau seorang itu sempurna imannya, bila dia nak berzina dan dia datang pula keimanan dia kepada Allah, dia tak akan berzina. Seperti hadis yang satu orang itu bertawassul dengan amalan salih. Apa dia kata? Aku pernah satu ketika minat kepada satu orang perempuan, kan? Kemudian satu hari perempuan tu terdesak nak pinjam duit. Kemudian nak pinjam duit, dia pun tak ada duit. Nak pinjam daripada akulah, tapi dengan syarat mau dengan akulah. Apabila dia dah naik dah atas perempuan tersebut, kemudian perempuan tu kata takutlah Allah, maka terdetik dalam hatinya takut Allah, tak jadi nak buat. Maka wahai Tuhan, kalau sekiranya perbuatan aku tak jadi berzina itu kerana takutkan Engkau, kau lepaskanlah aku daripada gua ni, kan? Itu apa nama hadis tawassul tu. Maka ketika mana imannya datang, maka dia tak akan berzina. Tapi kenapa orang boleh berzina? Sebab waktu tu iman dia menurun. Dan kenapa orang boleh mencuri? Sebab tu iman pada ketika itu menurun. Dan disebut tadi walakinna taubatu ma'rudatun ba'du, tetapi pintu taubat itu amat luas terbuka. Barang siapa yang telah berzina, barang siapa yang telah melakukan dosa besar, tak tertangkap, maksudnya tidak sampai kepada hakim, maka dia boleh bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan Allah Maha Penerima taubat. Dan selagi mana tidak sampai kepada hakim, maka disuruh kepada orang-orang ini bertaubat. Tak perlu ikrarkan,
Tak perlu pergi bagi tahu dan mengaku untuk engkau telah buat sekian dan sekian dan sekian. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekiranya engkau sendiri menyerahkan diri dan kau mengaku, maka hak ni kenalah. Dan kau menyerah diri, engkau ditangkap ketika mana melakukan kesalahan ini dan sampai kepada hakim, maka tak ada orang yang boleh tolong, makanya hukuman perlu dijalankan. Wa an Mansur an Hilal ibn Yusaf an Salimah ibn Qais qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala innama hunna arba'un an la tusyriku billahi syai'an wa la taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la taznu wa la tasriqu. Daripada Mansur, daripada Hilal, daripada Salimah ibn Qais qala Rasulullah ala innama hunna arba'un, ada 4 perkara, an la tusyriku billahi syai'an, jangan kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, wala taqtulu nafsan allati harramallahu illa bil haqq, dan jangan kamu membunuh jiwa yang Allah mengharamkannya untuk ditumpahkan darahnya melainkan dengan hak, wala taznu, dan jangan kamu berzina, wala tusriqu, dan jangan kamu mencuri. Qultu wala tanfa'u sariqa taubatuhu illa bi an yarudda ma saraqahu fa in kana muflisan tahallala min sahibi al-mal. Qultu qala Syekh al-Musannif ayyadahu Allah, iaitu Imam Zahabi rahimahullah, taubat seorang pencuri itu tidak akan sempurna, la tanfa' ataupun tidak bermanfaat. Taubat seorang pencuri itu illa bi an yarudda ma sarqahu, melainkan kalau dia mengembalikan apa yang telah dia curi. Jika ia adalah seorang yang miskin dan sengsara, muflis, tahallala min sahibil mal, maka hendaklah ia minta kepada pemiliknya agar menghalalkan dan merelakan harta tersebut. Wallahu a'lam. Maksudnya, kalau satu orang mencuri itu bertaubat, tidak cukup, hendaklah dia memulangkan semula benda yang dicurinya. Kalau sekiranya dia tak mampu, fa in kana muflisan, muflis ataupun miskin dan sebagainya, tahallala min sahibil mal, hendaklah dia pergi minta halal lah kepada orang yang dia curi tersebut. Kalau tak, maka masih ada bebanan atas dirinya kerana dia melibatkan dosa dengan orang, ataupun dia melibatkan harta benda orang yang wajib ada dhamin, yang wajib ada ataupun mesti ada, dia jamin balik lah, maksudnya dia bayar balik. Kalau ada orang nak bayar untuk dia, okey juga. Kalau ada orang nak bayar untuk dia, kalau dia tak mampu, minta halal lah. Kalau orang tu tak halalkan, maka dia taubat ke Allah. Tapi yang berikutnya tunggu hari akhirat besok lah. So ini beberapa hadis yang dibawa oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam masalah mencuri. Dalam riwayat kalau sebahagian nuskhah tu Aisyah bercerita, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong tangan pencuri dalam kes pencurian 1/4 dinar atau lebih. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, tangan pencuri tidak dipotong pada kes kurang dari harga perisai. Aisyah ditanya berapa harga perisai, maka dijawab 1/4 dinar. Dalam Sahihain Al-Bukhari dan Muslim, itu disebut tadi hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqta, tidak dipotong, yadus sariq, tidak dipotong tangan pencuri, illa fi rub'i dinar, melainkan 1/4 dinar. Rubu' dinar fasaida ataupun lebih, 1/4 dinar dan lebih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maka hadis ini menunjukkan anna rub'a dinar huwa adna ma yujibu qat'u yad as-sariq, iaitu had minima yang dipotong jari tangan pencuri adalah 1/4 dinar, rub'u dinar. Entah.
Faman sariqa faman sariqa mata'an, sesiapa yang mencuri barang yusawi rubu' dinar, menyamai seperempat dinar atau lebih, fa innahu yuqta, maka dipotong. Wala qata'a ala man sariqa salasat darahim illa an tablugh qimatuha yawm as-sariqah rubu' dinar, dan tidak dipotong tangan pencuri 3 dirham melainkan pada ketika itu 3 dirham itu seumpama seperempat dinar. Lianna asal takdir, kerana asal takdirnya innama huwa bid dinar, kerana berdasarkan dinar. Walaysa bid darahim, bukan darham. Apa beza dirham dengan dinar? Dirham emas, dinar emas, dirham perak. Walaysa bid darahim, maksudnya takdirnya kita ambil dengan nilaian seperempat emas, bukan dengan perak. Fa idza tafawatat qimatud darham, tapi kalau sekiranya nilai perak tu dah menyamai seperempat dinar, maka pada ketika itu diqiyaskan ziyadatan wa nuqsanan bid dinar fi waqti as-sariqah, fa idza balagat rubu' dinar qata'a yad as-sariq. Kalau sampai seperempat dinar maka dipotong. Wa ala hadha, maka dengan perkara ini hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pula kata, qata'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memotong fi mijanni ay dara', iaitu Nabi memotong tangan orang yang mencuri baju perang. Dara' qimatuhu, dia punya nilai 3 dirham, salah satu darahim. Hadis Bukhari Muslim. Ai lianna salasatu darahim, kerana 3 dirham menyamai pada waktu itu seperempat dinar. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah fi nisabi hadd as-sariqah wa annaha muqawimatu bi rubu' dinar. Maka semuanya ditimbang menyamai seperempat dinar. Wa hadis Ibnu Umar muwafiqu li hadis Aisyah, dan hadis Ibnu Umar ini bertepatan juga sama seperti hadis Aisyah, iaitu bila disebut 3 dirham pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa idza ukhidha sariqu qawimat sariqatuhu fil yawm alladhi saraqaha fihi, apabila seorang pencuri itu mencuri pada hari itu, ditimbang pada hari itu nilai yang dicuri itu. Kalau sekiranya sampai seperempat dinar maka dipotong. Kalau sekiranya pada hari dia curi itu nilai itu tidak sampai seperempat dinar maka tidak dipotong. Wal aslu rubu' dinar falau ghalat ad-darahim hatta yakuna ad-dirhaman bidinar quti'a fi rubu' dinar wa in kana dhalika nisf ad-dirham. Walau rukhsat hatta yasira dinar bi 100 dirham quti'a fi rubu' dinar wa dhalika 25 dirhaman wa innama ad-darahimu sil'atun. Yang pentingnya, oleh kerana dah Nabi sebut tadi rubu' dinar, maka nilaiannya rubu' dinar. Apa-apa pun ditimbang dan diqiyaskan dengan seperempat nilaian emas. Apa rubu' dinar tu disebut arba'atu gharamat wa rubu', 4 gram wa rubu' dan seperempat. Fayakunu rubu' dinar wahid gharam wa wahidu min 16, yakni rubu'i fa idza sarqat al-insan min zahabin ma yazinu gharaman wa rubu' ad-rubu' quti'a wa dhalika li hadithi Aisyah. 1 dinar sekarang apa? 700 satu dinar kan. Kalau seperempat dinar, so kalilah berapa pandai matematik kau tak reti. So kalau seperempat dinar, maka nilaian itulah berdasarkan semasa, ya, berdasarkan nilaian semasa. So kalau nilaian semasa pada ketika itu mencapai rubu' dinar, seperempat dinar, iaitu disebut tadi lebih kurang 4 gram. 4 gram. Sekarang 1 gram berapa? 185. 1 gram emas 185 kali 4 dalam RM500 lah kan. 500 ke atas lah, lebih kurang lah.
Ataupun macam kalau tu 1 dinar tadi dalam 700 lebih katalah kan. So 1/4 lebih kurang tu lah. So dengan dikira rubu' dinar 1/4 dinar tadi tu, lebih kurang mungkin 4 gram 1/4 daripada tu ke whatever lah. Maka yang penting 1/4 dinar tu lah, kira lah. So kalau sekiranya 1/4 dinar dicapai, iaitu nilaian yang dicuri itu, maka pada hari yang dia curi itu nilaiannya samai 1/4 dinar, maka dipotong tangannya. Kalau sekiranya tidak mencapai 1/4 dinar, maka tak dipotong. Dibiarkan aja ke? Takzir. Tak, hukum takzir. Takzir ni apa? Hukum yang dipikirkan oleh pemerintah lah. Penjara 1 hari ke, penjara 2 hari ke. Atau kalau ada bilion-bilion dicurinya, kalau 500 lebih kurang tadi kan, contoh lah 500 pun dah kena potong tangan. Kalau dah berbilion-bilion memang tak ada maaf bagimu lah kan. Ha? Apa dia? 2.6 million lah, memang itu dah terlebih sangat dah tu. Dia potong dari penjara. Yang penting dipotong tangannya. Sebab dah melampau kan. Kalau dah dipotong tangan, sebagai ulama kan dia bila dalam hukum potong tangan sekali mencuri, potong kanan dulu. Kan? Banyak lagi perbahasan sebenarnya dalam ni, dan ada beberapa khilaf pandangan ulama tentang masalah tu. Adakah sekali mencuri nak kena potong dua-dua tangan ke macam mana? Kan? So sebahagian kata sekali mencuri tangan kanan dulu. Kali kedua dia mencuri tangan kiri dulu. Kali ketiga dia mencuri lagi, dah lah tangan tak ada, curi lagi yang kaki kan, dia potong kaki kanan dia satu. Kalau curi lagi kali keempat, potong kaki kirinya. Entahlah, kalau dah tak makan saman aku tak tahulah. Seperti isteri Abu Sufyan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil harta lakinya sebab lakinya bagi tak cukup. Ikan sekarang pun RM50, ingat cukup pergi pasar malam. Bagi RM50 sebulan, mana cukup? Ataupun seminggu, memang tak cukup lah. Maka isterinya boleh curi. Boleh ambil daripada duit suaminya kadar nak beli. Jangan beli ramah pula. Balik-balik macam-macam ada kat dapur tu. Tak boleh lah. So dia ambil kadar nak beli keperluan makanan dan sebagainya lah. So boleh. So kalau dia ambil sampai habis, laki dia balik pun habis duit aku mana pergi semua. Tak boleh lah kan. Suami cek kan, lapor cek tak ada duit, tapi suami tanya pada isteri, ada ambil duit tak? Isteri ni dia tak mengaku, dia mencuri juga lah. Apa Ustaz ni? Kalau sekiranya kes macam tadi, dia ambil harta lakinya tu sebab nak beli makan, sebab laki dia juga nak makan. Laki dia tahu bagi je, bukan reti kan. Kita orang laki ni beli aja, bukan kita tengok resit balik. Kan perempuan tu tahu kedai ni murah, kedai ni kurang RM10, kedai ni 10 sen murah. Semua dia tahu, kita pakai bayar je lah kan. Lantuk pi lah kan. So dia ambil lah duit daripada lelaki dia tu untuk membeli hak keperluan mungkin dia dan anak-anak. Kalau dia tak beritahu pun tak apalah. Boleh? Keperluan je lah ya. Keperluan je lah, jangan curi beli barang kemas. Dalam masalah ni, isteri ambil duit isteri ambil duit suami. Tak kadang yang dibenarkan. Atas Terlepas di situ konteks dia. Tapi kalau dia lebih, kalau
dia lebih melampau, apakah boleh suami ni bawa orang ke atas? Dia macam muda. Okey. Isteri ambil kadar keperluan. Kalau ambil lebih-lebih, tiba-tiba lakinya nak bawa ke muka pengadilan. Okey, tak apalah, kita bahas lah. Bini katalah, I mengaku tidak bersalah lah untuk dibicarakan. Bila masuk mahkamah, tak apalah, mahkamah je akan tanya lelaki tu berapa yang bagi nafkah kat bini hang. Cukup ke tak? Dia tanya juga. So laki-laki yang sebelum nak bawa tu fikir-fikir dulu juga. Sebelum kena balik. Kok kita bagi tak berapa nak cukup. Ikut kadar kemampuan lah. Tak tahulah kok lelaki tu nak bawa, aku tak tahu lelaki tu. Memang geram bini dia kan. Wallahualam. Ada apa nak tanya? Tapi kalau bapa ambil duit anak tanpa izin dengan anak-anak dia. Kalau bapa ambil duit anak, kena potong tak? Bapa ambil duit anak, tak kena potong tangan. Kerana apa? Kerana anak tu harta dia. Anak tu adalah harta bapak dia. So kalau bapak dia ambil duit anak pun tak boleh bawa ke mahkamah. Minjem pula. So kerana anak-anak semua ataupun anak dah harta anak-anak itu adalah harta ayah. Dan juga bagi pesanan ke anak-anak lah. Jangan tak bagi kat bapak. Mak ayah bagilah juga kan, kerana kita ni harta dia. So tak, bapak tak dipotong tangan, tak dikira bersalah lah ambil duit anak ya. Anak curi duit bapak, tu curi. Anak ambil duit bapak curi. Tapi kalau anak ambil duit bapak sebab bapak dia tak bagi nafkah, semua masuk mahkamah, kita bincang lah. Wallahualam. Okay, ada apa nak tanya? Habis dah kot. Kita nak masuk Ramadan lah. Hak ni bulan penuh barakah. Apabila tibanya awwalu lailah kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza kana awwalu lailatin min Ramadan, bila tiba malam awal daripada Ramadan, maka ditutup pintu syurga, dibuka pintu syurga dan ditutupkan pintu neraka dan diikat setan-setan. Ataupun banyak lagi hadis yang lain, hatta disebut dalam sebagai riwayat dibukakan pintu rahmat. So kita alhamdulillah mudah. Ni esok kita puasa lah kan? InsyaAllah lah. Bila pengumuman? Pengumuman malam ni. Tapi kalender kuda tu tak pernah tersasar. Kalender tu tepat aja. Nampak nak bulan kau, tak nampak nak bulan kau, memang tepat kalender tu kan. Maka mudah-mudahan esok kita puasa, malam ni masuk 1 Ramadan, maka penuh dengan barakah. Apabila disebut tentang dibukakan pintu syurga dan ditutup pintu neraka, maka sebahagian para ulama melihat dengan secara zahir nas. Maksud zahir nas ialah dibukakan pintu syurga lah, hakikatan dibukakan pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka dan diikat setan-setan atau maradatul jin, jin-jin yang kuat-kuat ni lah. Sebahagian para ulama melihat hadis tersebut sebagai kiasan. Mereka menyatakan bahawasanya dibukakan pintu syurga bermaksud seperti dalam hadis yang lain disebut dibukakan pintu rahmat.
dan ditutupkan pintu-pintu neraka dan diikat setan-setan, nak bagi tahu bahawasanya bulan Ramadan ni bulan yang penuh kebaikan dan penuh rahmat. Bila para ulama ambil sebahagiannya secara zahir nas, maksudnya dibukakan pintu neraka, ditutup pintu neraka, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka dan diikat setan-setan, maka memang begitu keadaannya kerana menghormati bulan yang penuh barakah ni lah. Dan diikat setan-setan itu untuk supaya tipu daya setan itu pada bulan Ramadan ni tak boleh mengena ataupun tidak boleh menyakiti ataupun tak boleh memudaratkan manusia dalam bulan Ramadan. Bagi ulama yang melihat ianya sebagai kiasan, maka bermaksud bukanlah setan-setan tu diikat, tetapi yang bermaksud setan diikat ialah bila semua pintu kebaikan ataupun bulan Ramadan ni bulan yang penuh kebaikan dan Allah tawar macam-macam pengampunan, Allah tawar banyak pahala dan sebagainya, dan kebaikan yang banyak tu menyebabkan setan ni susah buat kerja. Maksudnya dia nak menggoda dalam bulan Ramadan ni, dia perlukan usaha lebih sikit daripada luar Ramadan. Kalau luar Ramadan dia boleh mungkin tiup whistle je, dalam bulan Ramadan ni kena buat kerja, dan kena gigih pula buat kerjanya. Sebagai melihat begitulah. Apa-apa pun dua-dua boleh. Ya, secara zahir nas nak bagi tahu kepada kita bulan Ramadan yang penuh barakah ni Allah Ta'ala menawarkan dengan banyak kebaikan sekali, dengan dibukakan pintu syurga dan ditutup pintu neraka tu, nak bagi tahu penghormatan kepada bulan yang penuh barakah ni. Dan juga diikat setan-setan ni tadi supaya tipu daya mereka itu tak boleh ataupun lemah untuk dikenakan kepada manusia-manusia ni lah. Dan dengan demikian manusia boleh buat ataupun boleh menggandakan amalan ibadat dia kepada Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan. Maka kebaikan dalam bulan Ramadan yang diberikan oleh Allah Ta'ala ni, dan mungkin kita juga merasainya apabila malam-malam awal daripada Ramadan ramai orang yang nakkan kebaikan, maka mereka memenuhkan masjid-masjid, mereka membaca Quran, mereka bertadarus Quran pada awal-awal, walaupun di akhir-akhir dah jadi lemah juga. Walaupun dah akhir pekat dah tinggal imam dengan Bilal mungkin, ataupun satu saf ataupun dua saf. Tapi yang pentingnya menunjukkan dengan secara zahir sendiri kita boleh nampak orang nakkan kebaikan. Sebab tu hadis kata, ya baghiyal khair, wahai orang nakkan kebaikan, aqbil, marilah wahai orang nakkan kejahatan, boleh belah. Stop, kata. Stop. Siapa nak buat jahat, berhenti dulu, jangan buat. Siapa nak kebaikan, marilah. Maka orang mula nakkan kebaikan dalam bulan Ramadan, dan itu adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan semua orang nakkan kebaikan ini, tak apalah, walaupun mungkin di akhir-akhir Ramadan mereka menjadi lemah balik, biasalah. Bila dah lama tu maka iman dia turun balik. Tapi di awal-awal ni, tengah duk rajin ni lah kita nak rebut lah. Tengah duk bersemangat nak masuk ni, hak ni lah kita nak rebut sebelum jadi lemau, kata orang. Pada minggu kedua dan minggu ketiga dan minggu keempat. Tak apalah, minggu pertama yang tengah bersemangat ini, baca Quran banyak, salat tarawih jangan tinggal dan sebagainya. Whatever lah, apa-apa semua kebaikan buatlah, bagi sedekah dan sebagainya, kerana kita tak tahu yang ke depan. Juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita juga untuk kekal momentum dalam bulan Ramadan ni sehingga habis. Dan kalau berikutnya lepas daripada itu, maka itu yang disebut ya baghiyal khair, wahai orang nakkan kebaikan, mari. Dan siapa nak kejahatan, stop. Bukan maksud stop sekejap nanti buat balik, dah. Stop supaya dengan keberkatan itu boleh berterusan lah dia punya kebaikan dalam bulan-bulan yang lain. Dan kebaikan dalam bulan Ramadan ni ibadatnya tak ada beza, semua sama, baca Quran, salat, sedekah, semua ada dalam bulan-bulan yang lain. Tetapi dalam bulan Ramadan maka dia lebih bagus ataupun lebih rahmatnya itu kan digandakan oleh Allah Ta'ala. Satu kebaikan di luar bulan Ramadan, satu dapat 10, dalam bulan Ramadan 1 sehingga dapat 700, dan sehingga lebih daripada 700, dan sehinggalah infinity.
Kan? Sehingga Allah Ta'ala nak bagi, sukati dia lah nak bagi. Dan Allah nak bagi itu kerana rahmat dia dan kasih sayang dia kepada umat kita ni lah, ataupun umat manusia ni yang berada tambah-tambah pada akhir zaman ni lah. Maka rebut peluang di awal-awal ni, tengah bersemangat, maka bersemangatlah sikit dalam buat amal kebaikan, kerana kita tidak tahu yang pada minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat mungkin kita akan jadi lemah sikit, sebab dia dah lambat ataupun dah lama dia makin lama, tambah nak raya pula orang dah tak ingat dah. Semua dah pakat nak raya. Tak apalah, raya tu satu keseronokan yang disuruh oleh agama juga. Tapi yang pentingnya mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kekuatan selama sebulan ni, fokus, dan selama sebulan ni rebutlah sebanyak mana kebaikan yang kita nak, dan ianya sangat berlipat kali ganda, dan mohonlah keampunan kepada Allah Ta'ala dengan banyak sekali, kerana inilah masanya untuk kita balik kepada Allah Ta'ala, dan masa untuk Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Tak ada manusia yang tak buat dosa, semua manusia buat dosa. Adapun orang yang terbaik bila dia buat dosa, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala sangat mengasihani, dan Allah Ta'ala sangat menyukai orang-orang yang buat dosa dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kebaikan Ramadan ni dapat kat kita, dan mudah-mudahan kita dapat mengekalkan kebaikan ni sehinggalah di luar Ramadan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kita yang tak berapa fragile sangat ni, yang fragile, yang tak berapa kuat tu, dia mudah pengaruh. Jadi bila kita sepak, bila orang dia hantar kat kita, bila kita nafi kata hadis ni tak betul, dia orang susah nak terima tau. Kita nak menangkis benda-benda macam tu, dan kita nak explain pada orang-orang yang masih yakin dengan hadis tu hadis yang betul. Macam dia kata malam pertama, apa barang fadilat-fadilat dia tu. Tapi hakikatnya ramai juga yang telah pun tahu. Hakikatnya telah ramai juga yang mengetahuinya. Tinggal lagi yang mungkin yang belum tahu tu sebab tak mengaji lah. Itu satulah. Kerana bila setiap kali Ramadan orang mula sebar, maka dia pun sebar jugalah. Tapi dengan bertahun-tahun yang telah dibuat oleh orang-orang dulu bagi nasihat, ataupun bermula dah lama dah kan orang bagi nasihat bahasanya hadis ni tak sahih, sehingga kesannya kita rasa, sehingga pada hari ini orang mula melihat dan orang mula berhati-hati dalam menilai ataupun dalam mengambil riwayat-riwayat. Maka tak apa, usaha ni mesti diteruskan seperti orang-orang dulu mungkin buat, tapi pada waktu sekarang mungkin kita tidaklah sesusah dulu. Kita taklah sesusah dulu nak mengeksplain kepada orang pada zaman sekarang, kerana zaman sekarang ni orang dah banyak mula mengetahui dan telah banyak orang menyebarkan yang sahihnya. Tak apa, tak ada masalah. Yang mana tak menerima tu sebab dia tak tahu, tetap kita berterusan bagi peringatan. Dan bila telah kita bagi peringatan dan bila dia tak nak terimanya, tak ada masalah, kerana kita telah menunaikan tanggungjawab. Dah menunaikan tanggungjawab. Adapun dia tu kemungkinan yang ke depan baru difaham. Kemungkinan mungkin kali ini bila kita sebut lagi kepada dia, mungkin dia faham. So benda ni never ending story. Benda ni sampai ke sudah lah. Senantiasa kita ingatkan. Maka dengan kita ingatkan, mudah-mudahan generasi berikutnya pula yang akan datang dah tak dengar dah. Mereka dengar pula, mana kau dapat hadis ni, kau tak pernah dengar pula. Mana kita tahu yang ke depan kan. Tiba-tiba ada orang sebarkan malam pertama, malam kedua, kau ni apa ni, bodoh kan. Benda ni orang dah tak pakai dah zaman ke depan. Mana kita tahu. Kerana usaha-usaha orang zaman dulu kala kan. Wallahu a'lam. Boleh tak kita solat tarawih separuh aja, yang penting yang wajib tu. Yang wajib jangan separuh. Kan?
Yang wajib jangan separuh. Yang wajib kena buat betul-betul. Yang sunat-sunat itu kadar kemampuan. Yang sunat-sunat kadar kemampuan. Ya, betul lah kita suruh tarawih. Tapi kadang-kadang dia jadi macam yang wajib dia tak ambil berat, yang sunat dia ambil berat. Dia jadi apa ni tak tarawih? Apa lu dia sibuk merokok kat luar. Satu hal lah kan. Apalah buat 8, apalah lepas isyak dah balik terus ke apa benda tu. Yang penting yang utama sekali yang wajib tu. Hak ni dah lah subuh tak bangkit. Lepas tu tarawih punya rajin nak mampu. Zuhur punya tinggal. Asar pula celam-celam. Tarawih memang full. Apa faedah? Tak ada faedah. So yang wajib dipelihara. Yang lelaki pula kan, hak yang jemaah kalau boleh, yang jemaah fardu tu yang dia jaga. Jemaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak disampai tarawih lah. Tapi tarawih pula yang dipenting-pentingkannya. Lepas tu dia pun pergi melantak habis buka puasa, tak ingat dah sembahyang zuhur, maghrib dengan isyak berjemaah. Lepas tu dah main datang untuk tarawih. Tarawih kena jangan tinggal. Hak yang tadi isyak tak berjemaah. Isyak dia tak jemaah, tapi tarawih dia sibuk. Tak boleh tinggal ni, malam ni dapat jembatan ke syurga kan. So dari satu sudut sebenarnya yang paling penting untuk dipelihara hak yang wajib tu. Puasa hak yang wajib tu perlu dijaga daripada cakap benda tak elok, daripada cakap tipu, daripada menyebar hadis palsu, daripada yang tarawih tu kan. Ini dia puasa siang hari, betul, mulut boleh tahan kan, ngumpat sana ngumpat sini, ngutuk orang sana ngutuk orang sini kan. Betul, tarawih tak tinggal, apa faedah kan? So hak yang perlu dipelihara adalah puasa siang hari ni tu. Wa kam min saimin, tak berapa ramai orang yang berpuasa yang tak tinggal dari puasanya melainkan lapar dengan dahaga je. Sebab duk mulut dia ngutuk orang ni, ngumpat orang ni, duk sibuk sembang politik tak habis-habis. Ceramah politik pula bulan Ramadan. Lagi ceramah tazkirah tarawih pula lepas Ramadan. Waktu lepas tarawih tu ngutuk-ngutuk pula, main cakap politik tak ada faedah. So itu yang patut dipentingkan untuk jangan buat sebelum yang berikut-berikutnya. Tapi yang tarawih tadi tu, oleh kerana kita ni mudah-mudahan yang jagalah kan, maka kalaulah terpaksa untuk ada hal lain atau anak-anak kan, kadang-kadang perempuan ada anak kecil dan sebagainya, ya bukanlah bermaksud apa nama dia buat separuh tu maksudnya langsung tak boleh dapat pahala. Balik rumah bila anak dah tidur, kalau ada kekuatan bangkitlah, kalau tak ada kekuatan baca Quran, kalau tak ada kekuatan zikir. Bangkit tengah malam, mungkin kita tarawih mungkin tak larat lah seorang-seorang tak, bila ikut imam rajin lah, bila kita seorang-seorang gitu malas tak. Maka dia bangkit tengah malam istighfar, baca Quran, rebutlah apa-apa yang dia boleh lah, rebut apa-apa yang dia boleh. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.